Pada tahun 2009, satu tinjauan arkeologi baru menggunakan teknologi termaju telah melaporkan panjang keseluruhan tembok besar China menjangkau 8,851 kilometer. Namun, panjang tembok besar China yang terbaru dilaporkan adalah sepanjang 21,196 kilometer. Lebar tembok besar China pula berukuran 9.144 meter dan tingginya pula adalah 3.65 meter. Tembok besar China ini merupakan tembok yang terpanjang di dunia. Di China, tembok ini dikenali sebagai Changcheng yang bermaksud tembok besar. Walau bagaimanapun, sebelum wujudnya panggilan Changcheng itu dan juga The Great Wall of China, terdapat beberapa nama lain bagi tembok besar China ini, antaranya Barrier, Rampan, Footrest dan juga Earth Dragon. Untuk pengetahuan anda, selama 300,000 orang askar telah dipaksa untuk membina tembok ini dan ramai yang terkorban dalam membina tembok ini, dan mayat mereka ditanam dan disemadikan di tembok ini. Seterusnya adalah fungsi terbinanya tembok besar China. Untuk pengetahuan anda semua, tembok besar China ini dibina bertujuan untuk melindungi utara China daripada serangan Puak Mongol dan Turki semasa pemerintahan dinasti Ming. Selain itu, ia juga bertujuan untuk melindungi para askar ketika itu daripada serangan dan sekaligus menjadi tempat bekalan senjata dan makanan. Sejarah pembinaan tembok besar ini bermula apabila pemerintah di kawasan tengah China pada waktu itu menyeru rakyatnya untuk membina tembok yang menyambungkan kubu-kubu pertahanan di garisan sepadan negeri untuk menghalang pencerobohan suku kaum di bahagian utara China. Akhirnya pada tahun 221 sebelum Masihi, Maharaja Qin Shi Huang dari dinasti Qin yang pada waktu itu telah berjaya menyatukan China telah menyambung pembinaan tembok besar yang dibina di negeri-negeri lain sehingga panjangnya menjadi 5,000 kilometer. Ketika zaman dinasti Han mengambil alih pemerintahan di China, iaitu sekitar pada tahun abad pertama sebelum Masihi, pembinaan tembok besar China ini telah pun diteruskan. Dan hasilnya, tembok besar ini berjaya dibina sepanjang lebih 10,000 km pada zaman itu. Ia adalah pembinaan semula tembok besar China ini pada zaman dinasti Ming, iaitu sekitar tahun 1368 sehingga tahun 1640. Setelah dinasti Ming berjaya menaklukki bangsa Mongol yang memberi ancaman kepada mereka ketika itu, tembok pertahanan ini dibina kembali dengan catatan panjang 5,650 km. Pada ketika itu, tembok pertahanan ini dilengkapi dengan benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang. Di atasnya pula dibuat jalan yang akan digunakan sebagai laluan. Pintu gerbang paling timur dinamakan sebagai Shanghai Guan dan pintu gerbang paling barat pula dinamakan sebagai Jiayu Guan. Kesimpulannya, tembok yang kita lihat pada hari ini sebenarnya banyak dibina dan dibangunkan pada dinasti Ming, iaitu sekitar pada tahun 1368 hingga 1644. Kerana kemegahan tembok ini, dunia telah mengiktirafkan tembok ini sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Oleh sebab itu, pada tahun 1987, pihak UNESCO telah mengiktirafkan tembok ini sebagai salah satu warisan dunia. Berikut merupakan ringkasan bagi kronologi pembinaan tembok besar China. Harapan kami ialah kami berharap agar tembok besar ini sentiasa dipelihara oleh setiap anggota masyarakat, tak kira sama ada seseorang itu tinggi dari segi pangkat, darjat dan sebagainya. Hal ini kerana tembok besar ini banyak kisah yang menarik yang boleh kita pelajari dan mengambil iktibar daripadanya.
Cara iktibar yang boleh kita ambil padanya ialah kita perlu sentiasa berusaha, tak kira sama ada perkara yang sukar. Sebagai contoh, individu-individu yang membina tembok ini sudah semestinya sentiasa berusaha walaupun pekerjaan ini amat sukar, kerana tembok besar ini mengambil masa yang lama untuk membinanya. Oleh sebab itu, kita perlu sentiasa berusaha dalam kehidupan kita. Selain itu, kita perlu sentiasa bekerjasama antara satu sama lain, kerana hasil kerjasama dapat menghasilkan kerja yang berkualiti, bermutu, lebih cepat dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita perlu bekerjasama antara satu sama lain, tak kira sama ada seseorang itu berlainan pangkat dan sebagainya. Akhir sekali, kami semua berharap agar kami dan juga anda dapat menambah ilmu dan juga mengambil pengajaran dan iktibar daripada tajuk yang telah kami bawakan. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami akan menunjukkan kepada anda mengenai peribahasa yang berkaitan dengan tembok besar Cina. Sekian sahaja daripada kami. 谢谢，再见。